Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, alhamdulillah. Hari ini itu hari first day kita dalam Slim Fit Forever. Okey, kita dah masuk ke fasa yang terakhir lah, itu masuk pada waktu malam, yang mana sebelum kita menabuhkan tirai mata kita ini, kita kita dengar dululah ya. Dengar dulu pengisian daripada Kak Baiti, insya-Allah. Kak Baiti nak sharing kepada anda semua itu jadual waktu membuang, iaitu peranan untuk usus kita ya. Sebabnya proses pembuangan ini dilakukan oleh usus. Itu pembuangan air besar ya. Okey, so kenapa Kak Baiti terpanggil untuk sharing berkenaan tentang jadual waktu pembuangan ini? Sebabnya ini nak menunjukkan ataupun nak melahirkan rasa sayang. Kita kena tahu ya tentang kita punya usus. Kita kena tahu sifat usus kita, tabiat usus kita itu macam mana, supaya lahirlah rasa sayang, nak jaga usus kita itu, supaya kita tidak mengabaikan kesihatan usus kita. Okey, so first kita kena tahulah usus kita ini berada di mana. Okey, so usus kita ini merupakan sebahagian daripada bahagian bawah, sebahagian pada sistem pencernaan, dan dia terletak di bahagian bawah sistem penghadaman kita. Okey, ia bermula dari perut hingga dubur, dan usus ni adalah merupakan tiup berongga. Maksudnya dia rompong ya. Okey, so usus ni terbagi pada 3, iaitu usus kecil, usus besar dan juga rektum. Usus kecil peranannya adalah untuk menghadam makanan dan menyerap semua nutrisi yang kita makan ya. Semua yang kita makan akan diserap pada usus kecil. Nutrisi, zat-zat, vitamin, mineral tu diserap pada usus kecil. Manakala usus besar pula tugasnya untuk menyerap air dan juga membentuk najis daripada makanan kita itu akan ditukar dalam bentuk najis di usus besar. Manakala apabila najis memasuki rektum, badan akan memberi isyarat untuk membuang air besar. Okey, rektum lah, itu dubur akan mengeluarkan najis tersebut. Okey, so berapakah panjang usus kita? So kita kena tahu berapa kita punya kepanjangan usus kita ni. Sebenarnya usus kita ni merupakan organ yang terpanjang pada badan kita kan. Panjangnya adalah ibaratnya seperti 6 kali ketinggian kita. So kalau kita tinggi kita 150, darablah 6 kali 6 ganda, itulah kita punya panjangnya. Kita punya usus dia bermula dari esophagus lah, daripada duodenum, esophagus, duodenum hinggalah ke rektum tu. Okey, dan ada juga yang mengkaji usus kita ini setara dengan kita punya gelanggang sepak takraw. Itu pun ada kajian yang menunjukkan bahawa usus kita ni seluas sepak takraw. Maksudnya memang panjang lah. So subhanallah, tapi Allah rapat-rapat ke usus kita ini sampai dia boleh masuk dalam badan kita kan. Tak nampaklah dia terjuih keluar sebagainya. Okey. So itu membuatkan usus kita ni berlipat-lipat lah ya. Bila berlipat-lipat, maka sisa kotoran pasti akan tersangkut pada belahan-belahan usus itu ataupun poket-poket usus itu tersebut. Okey. So ni kita kena tahu apakah tabiat normal usus kita. Kita kena tahu sebab apa? Sebab kita takut kalau kita tak tahu tentang tabiat asal usus kita ini, macam mana pembuangan dia, maka kita rasa benda tu normal, padahalnya itu tak normal ya. Okey, so tabiat usus yang normal ada berbeza untuk setiap orang bergantung pada beberapa faktor seperti umur dan pemakanan. Okey, so contohnya kalau kanak-kanak berbezalah tabiat pembuangan dia berbanding dengan orang dewasa ataupun warga emas. Dan begitu jugalah cara makan kita. Kalau kita banyak makan, maka kita banyak membuang lah ya. Kalau macam kanak-kanak, baby,
memang dia cepat membuang. Dia isap susu ibunya dalam sekejapan dah membuang kan. Itu menunjukkan bahawa usus tu sangat bersih. Sistem penghadaman tu memang cepat berlaku. Tapi oleh kerana kita dah meningkat usia, usus kita dah panjang, jadinya dan usus kita pun dah banyak kotoran, maka pembuangan kita tu akan berkaitan langsung dengan apa yang kita makan kan. Okey, so tabiat membuang air besar adalah normal jika anda ni kena perhatikan. Okey, membuang air besar secara berkala dan tetap paling kurang sekali sehari. Tapi paling bagus 2 kali sehari. Maksudnya kita punya usus kita ni memang ada jadual tetap dia. Ya, maksudnya kena memang fix lah pada waktu yang tetap dan kekerapan tu pun tetap juga. Dan paling bagus kekerapan adalah 2 kali sehari. Okey, so lepas tu, dia tidak mempunyai gejala sembelit ataupun cerit-birit. Maksudnya bila kita membuang tu tidaklah kita sentiasa suffer lah, menderita. Kita sakit kan, rasa macam masih tak lawas ataupun kita jadi cerit-birit. Bila sekali membuang tu memang sentiasa macam pipe kan, keluar je kan. Itu tak normal tu sebenarnya. Okey, lepas tu selagi lagi membuang air besar tanpa perlu menggunakan ubat seperti julap. Maksudnya kalau tabiat normal, dia tidak membuang air besar tanpa perlukan ubat yang seperti julap. Macam setengah orang, dia sakit, dia terpaksa makan ubat. Ya, dia maksudnya kalau sakit kronik, dia kata dia membuang tapi kena makan ubat. Itu sebenarnya tak normal. So that's why kita kena rawat usus kita supaya dia kembali pada normal. Okey. Okey, seterusnya, bagaimana makanan bergerak melalui saluran pencernaan dalam masa 24 jam dan apa terjadi bila usus tidak tepat waktu. Ni Kak Bati nak ceritakan sikit jadual waktu usus kita. Waktu jadual usus kita bekerja, apa jadual dia kan. Okey. So, first, let's say kita pagi-pagi pukul 8 pagi kita breakfast. Okey, kita breakfast. So makanan dah masuk dalam kita punya perut. Okey, dia dah kisar semua. Dan biasanya 4 jam selepas tu makanan kita habis dikisar dan akan masuk ke dalam usus kecil. So bila kat sini pada pukul 12 tengah hari, 4 jam selepas kita makan pagi, makanan kita semua tu akan berada di usus kecil untuk diserap lah, ya, diserap segala nutrisi semua tu. Dan waktu ini dia akan bersedia untuk masuk ke usus besar. Okey, so seterusnya pada pukul 1 tengah hari. Apa jadi pada 1 tengah hari? Masa ni waktu ni kita akan lunch biasanya kan. Kita akan rehat, rehat pada kerja, kita lunch. So waktu inilah makanan untuk lunch, makan tengah hari tu dah masuk ke dalam perut, dikisar juga di sini. Dan manakala makanan pagi tu dah siap masuk ke dalam kita punya kolon. Ya, dekat bahagian bawah lah, dekat bahagian sekum. So lepas tu, selepas 4 jam kemudiannya, apa makanan yang ada di perut itu dah semua dikisar dan akan masuk ke dalam usus kecil. Manakala pada pukul 5 tu, selepas 4 jam kan, pada pukul 5 tu makanan pagi kita itu dah berada di usus besar, ya, iaitu di usus menaik dan juga usus melintang. Okey. So pada pukul 6 pula, biasanya kita dah balik pada kerja kan. Dah balik kerja, kita dah nak makan malam. Kita makan malam tapi pada pukul 6 petang kan. Sebab kita jaga kesihatan, tak nak makan malam-malam kan. Okey, so pada waktu ini kita pun dah makan makanan malam masuk dalam perut. Okey, so apa jadi kita punya breakfast tadi tu kan, sisa buangan makanan pada sarapan tu sebenarnya dah memenuhi keseluruhan usus besar. Ya, sepatutnya dah memenuhi keseluruhan usus besar. Lepas tu makan tengah hari dah masuk ke dalam usus besar, pada pangkal usus besar itu dia sekum. Dan seterusnya pada pukul 9 malam, lepas pukul 6 petang kan, lebih kurang 4 jam selepas itu pencernaan dah settle, dah kiranya makanan malam kita tu dah masuk ke dalam usus kecil untuk diserap dan dah bersiap sedia untuk masuk dalam usus besar. Manakala waktu ini sarapan pagi kita tu dah berada dekat sigmoid, dah berada dekat sigmoid, dah berada dekat rektum yang siap untuk dikeluarkan lah, ya. Makanan pagi itu, sisa kotoran pada waktu pagi dah berada di hujung dubur kita tu, nak siap sedia untuk dikeluarkan. Okey, manakala makan tengah hari, dia dah masuk ke dalam kolon pada usus menaik dan juga usus melintang.
Okey, dan pada pukul 10 malam, sebelum kita tidur kan, sebelum kita tidur, okey, sepatutnya masa ni, makanan, sisa kotoran pada, yang breakfast tu dah keluar dah. Maksudnya di sini sebelum kita tidur, kita kena membuang, sekali untuk mengeluarkan sisa kotoran yang kita makan, pada makanan, pagi, breakfast tu. Okey, so manakala, makanan tengah hari dah masuk hampir, keseluruhan, kita punya kolon. Dan manakala makanan malam pula dah ada dekat usus, kecil, nak masuk ke dalam usus besar. Okey. So seterusnya pada keesokan harinya kan, pada keesokan harinya, kita punya, usus kita tu, usus besar kita tu dah mengumpulkan, dekat bahagian sigmoid tu dah mengumpulkan makanan tengah hari dan juga makanan malam ya, untuk dibuang ya. Okey, so, pada pukul 6:30 pagi kita pun dah buang. Kita pun buanglah segala isi-isi, sisa kotoran, pada makanan, semalam tu. Itu pada makan tengah hari dan juga makan malam. Dan bila, andai katalah, usus kita tidak tepat waktu, kan, tidak tepat waktu, dia problem, dia tak boleh nak membuang, seperti yang, Kak Baiti cerita pada awalnya, usus yang sihat, yang usus sihat tadi, okey, dia, membuang, makanan pagi, akan membuang pada waktu malam, manakala makanan, apa tu, waktu, malam dan juga waktu tengah hari tu dibuang pada esok harinya, kan. So, andai kata kalau usus kita tidak tepat waktu, makanya bila kita makan pagi tu, makan pagi, makan tengah hari, makan malam, semua terkumpul dalam usus besar, semalaman dan esok pagilah baru dia buang. Itu sebenarnya tidak bagus. Walaupun, membuang tu bagus, tapi itu pun belum belum cukup bagus, itu belum membuatkan usus kita betul-betul sihat sebab bila, bila mana, badan kita ni, banyak najis ya, banyak kotoran dalam usus kita semalaman yang kita membuatkan, badan kita akan usus kita tu akan menyerap, toksin, yang akan keluar, yang sepatutnya keluar melalui badan kita, melalui pembuangan kita tu. So dan sebenarnya waktu kita tidur itulah proses pemulihan berlaku dalam badan kita. Ya maksudnya badan kita akan menggunakan metabolisme untuk membina sel-sel imun, membina sel-sel baru, sel-sel darah, contohnya sel-sel tisu-tisu baru yang rosak, sel tulang, sel, segala sel lah, ya akan melakukan pembaikan ya, penguraian toksin, lepas tu, pemotongan, lemak ke kolesterol ke akan dilakukan pada waktu malam tu. Semua tu memerlukan tenaga. Tapi andai kata kalau kita punya usus kita banyak sangat najis kan, membuatkan tenaga tu sepenuhnya akan, menumpu, terfokus kepada sistem pembuangan kita yang tak settle-settle lagi kerjanya. So itu membuatkan proses-proses immunity, sistem immunity, sistem peredaran darah, sistem, pembinaan sel-sel baru kita, tak berjalan dengan lancar. Ya, so tu yang tidak ada berlaku proses pemulihan ataupun autophagy. Ya, ataupun, sistem healing lah, natural healing tu. Okay, so that's why penting kita kena pastikan usus kita itu, berjalan dengan lancar, berada pada, tabiat yang betul, yang normal, supaya, untuk menjamin, kesihatan kita, seterusnya. Okay, so apa terjadi bila kita ada perubahan pada tabiat pembuangan kita tu? Maksudnya pembuangan kita tu tak normal lah, kan? Okay, first, kita akan letih dan penat. Betul, sebab apabila sistem pembuangan kita tak lancar, membuatkan semua metabolisme kita tu akan tertumpu kepada pembuangan yang membuatkan generate tenaga tu tak ada. Maksudnya usus kita tu mencuri tenaga kita. Ya, okey. So lepas tu kita akan mengalami sembelit yang berterusan ya. Najis kita keras sebabnya badan kita bila seharian usus kita tu menyimpan kotoran, dia akan serap lagi toksin. Dia menyerap air kan, dia menyerap air pada, sistem kotoran kita itu membuatkan najis kita keras. Sebab itulah membuatkan kita akan mengalami sembelit. Ataupun kita mengalami cirit-birit berterusan. Ini kes ni memang sentiasa cirit. Pun tak bagus. Ya, kalau setengah orang dia lebih daripada 2. Dia makan-makan terus membuang, dia makan terus ataupun sentiasa membuang kan. Itu pun tidak baguslah. Okey, lepas tu kita akan mengalami sakit perut yang berterusan, tak selesa, angin sebagainya kan.
Lepas tu najis kita berdarah ataupun bernanah. Sebab apa najis berdarah? Sebab apa bila najis kita tu keras, dia akan merosakkan dinding usus kita, akan membuatkan ada ulcer ya, luka dalaman lah. So boleh jadi buasir sebagainya. So bila najis tu dikeluarkan, dia akan bawa sekali darah. Sebab itulah kita nampak lah kan darah pada najis kita tu. Lepas tu boleh jadi bila perubahan tabiat tak normal ni, kita akan mengalami turun berat badan yang mendadak. Ya, maksudnya bukanlah kerana diet ni. Ini kita khawatir pada ketika ini kita diserang kanser usus. Sebab bila badan kita ada kanser kan, kita kadang tak tahu kita ada kanser. Tiba-tiba berat turun kita mendadak. Sebab apa? Kenapa terjadi? Sebab bila badan kita sendiri mengesan ada tumor atau kanser, ada serangan lah kan, sesuatu yang tak elok pada badan kita sendiri akan melakukan kerja-kerja pemulihan. So badan kita akan menggunakan sepenuh tenaga, akan mencuri lah, akan membakar lipid ya, sebab lipid itu akan menghasilkan tenaga. So daripada tenaga itulah badan kita akan create antibody, sel-sel untuk melawan lah ya kanser dalam badan kita tu. So itu membuatkan tiba-tiba badan kita tanpa kita diet, tanpa kita menjalani proses-proses detoksifikasi kan, kita tak membuang ke apa saja, tapi berat badan kita turun mendadak. Kadang-kadang tu ada customer kat Baiti, dia setiap minggu turun 2 kilo. Sedangkan dia tak buat apa-apa. So memang didapati rupa-rupa lama-lama dia ada kanser colorectal, kanser usus. Okay. So lepas tu kita akan hilang selera makan. Bila kita terubah tabiat pembuangan ni tak betul, membuatkan kita akan tiba-tiba rasa tak selera makan kan, perut sebu sebab angin tu kan dah berkumpul. Lepas tu kita kerap demam ya. Memang bila kita tak membuang yang baik, bakteria banyak dalam usus kita. Ya, serta membuatkan kita akan sering diserang demam. Okey, lepas tu perut kembung, angin. Okey. So bagaimanakah kita nak atasi masalah usus ni? Okey, first pertamanya kita kena pastikan kena banyak minum air. Cukup ya. Kena cukup minum air lah. Itu anggarannya lebih kurang 1 kilo bersamaan dengan 3 liter. 1 kilo berat badan kita 30 mililiter. Satu kilo 30 mililiter kita kena minum. So bayangkanlah kalau kita boleh darab sendiri kan. Kalau kita punya berat badan kita tu 60 kilo, so kita darabkan. Berapakah liter kita kena minum? Lebih kurang 2.5 liter ke 3 liter macam tu satu hari ya. Okey, lepas tu kita kena pastikan diet yang seimbang. Okey, iaitu kita kenalah ikut pinggan sihat Malaysia, suku-suku separuh, maksudnya kena ada karbo, kena ada protein, kena ada sayur dan buah. Separuh pinggan itu sayur dan buah ya. Okey, lepas tu kita kena ada suplemen yang cukup. Suplemen untuk memberi kesihatan pada usus kita. Ya, nanti Kak Batik akan elaborate lebih details ini. Lepas tu kalau boleh kita elakkan pada ubat-ubatan. Maksudnya kalau usus kita problem, janganlah kita simply nak makan ubat julap ke ubat untuk pembuangan. Sebaliknya kita cari yang lebih organik. Okey. Okey. So selain pada itu, kita kena juga ubah cara gaya hidup kita. Pertama, kita kena cukup tidur supaya usus kita itu sihat ya. Cukup proses penguraian ya, najis sebagainya. Lepas tu kita kena senaman, kena lakukan aktiviti fizikal juga supaya nak menggerakkan peristalsis, maksudnya pergerakan usus kita tu aktif. Tidaklah kita ni makan-makan duduk baring, itu membuatkan usus kita pun lembab. Ya, so bila kita bersenam, kita bergerak, usus kita pun jadi aktif, so akan menggerakkan aktif menggerakkan najis kita keluar daripada badan kita. Lepas tu kalau boleh sesekala once a while kita bekam ke, buat panca ke ataupun urutan untuk recalibrate balik sistem body kita. Okay. So seterusnya macam mana kita nak sembuhkan ataupun kalau kita dah sakit ataupun nak jaga usus kita ni, kita kena pastikan kita kena
support usus kita dengan suplemen ya. Iaitu kita kena suplemen kita itu mesti sifatnya detox. Maksudnya dia bantu untuk detox, bantu usus kita detoxkan semua toksin-toksin yang ada dalam badan usus kita tu. Sisi-sisi kotoran tu kita kena ada penolong lah. Usus kita ni tidak boleh kita biarkan bekerja sendirian. Kita kena bantu usus kita tu dengan melancarkan proses detoksifikasi. Lepas tu peran sama kita kena tambah nutrisi, kena tambah zat lah ya pada usus kita tu supaya usus kita tu sihat, dia cukup zat baru dia boleh bekerja dengan baik. Lepas tu kita juga kena tingkatkan imuniti pada usus kita supaya cukup bakteria baik, supaya nak menentang bakteria-bakteria jahat yang memungkinkan boleh mengganggu tabiat usus kita tu. Okey, so apakah suplemen yang bagus untuk usus? Iaitu aloe vera gel, iaitu pati lidah buaya yang mana telah distabilkan 100%, tak ada campuran lain, hanya aloe vera sahaja pure. So manfaatnya adalah untuk menyah toksin badan, bantu penyerapan nutrisi. So bila kita bersihkan usus, usus itu akan bantu untuk menyerapkan segala nutrisi, zat dan mineral yang kita makan daripada semua makanan yang kita makan ya. Lepas tu dia bagi tenaga, lepas tu dia membuatkan mengelakkan keradangan ya, berlaku dalam badan kita. Lepas tu dia membentuk lapisan pelindungan pada dinding usus kita tu. Okey, so ada 8 sifat aloe vera ya, yang khasiatnya banyaklah dalam badan kita. Ada 8 khasiat ya aloe vera. Pertamanya dia ada lignin. Okey, lignin ni apa? Lignin ni adalah elemen iaitu daya penembusan yang tinggi untuk membawa nutrien jauh hingga ke dalam sel. Maksudnya bila kita nak kita makan suplemen, kita makan apa-apa nutrisi yang kita makan kan, sebenarnya bukan hanya sekadar kita perlukan zat vitamin, kita perlukan juga transporter ataupun pengangkutan untuk membawa nutrisi itu masuk ke dalam sel. Barulah sel itu menerima nutrisi dan dia boleh bekerja, dia boleh buat kerja dia, kerja-kerja pembaikan. Okey. So tak cukup hanya sekadar kita makan nutrisi, tapi andai kata kalau nutrisi itu susah nak masuk dalam sel, makanya nutrisi itu terbiar macam tu je. So that's why aloe vera gel Allah jadikan dia ada sifat lignin, iaitu teknologi yang Allah create dalam aloe vera. Dia boleh tembus hingga ke dalam sel, bawa nutrisi itu semua masuk dalam sel untuk dipakai oleh sel tersebut. Okay? So yang keduanya, dia ada saponin, iaitu ibaratnya macam sabun busa. Ya, busa yang boleh membersihkan tisu-tisu usus dan bertindak seperti antiseptik. So maksudnya macam kita nak bersihkan pinggan, bersihkan baju, mesti ada sabun tersendiri kan. Baju pun ada sabun dia, pinggan pun ada sabun dia, lantai pun ada sabun dia. Kan, gigi pun ada sabun dia, muka pun ada sabun dia sendiri. Mana kita campur-campur kan. Sama juga dengan usus kita ni. Usus kita ni pun Allah jadikan sabun yang terbaiknya adalah aloe vera. So sabun semua jadi, yang mana tugasnya untuk membersihkan kita punya usus kita, dinding usus kita supaya tak ada kotoran ya. Dia boleh keluarkanlah semua kotoran-kotoran, toksin melalui pembuangan. Tidaklah hanya kita keluarkan hampas saja, kita kena keluarkan sekali toksin. Okey. Yang ketiganya, dia ada sifat anthraquinone. Anthraquinone ini apa? Adalah antibakteria, antikulat, antivirus, membuatkan kita tidak rasa sakit ataupun tak rasa meradang, gatal-gatal sebagainya. So anthraquinone ni dia meningkatkan imuniti lah untuk sistem usus kita tu. So dia tingkatkan imuniti supaya usus kita ni tidak mudah diserang kuman. Okey. So masuk usus kita kuat. Makan apa pun dia tak meragam. Okey. So lepas tu aloe vera juga dia ada mineral aktif, vitamin aktif dan juga asid amino aktif. Bila aktif ni maksudnya dia senang diserap oleh tubuh badan kita. Maksudnya dia tidak perlu lagi dipecah-pecahkan. Macam contohnya kita makan sayur, nanti sayur itu akan diuraikan untuk dapatkan zat dia, mineral dia ataupun vitamin, barulah badan kita serap. Tapi tidak, aloe vera memang dah ada siap, dah ada aktif di dalamnya. So penyerapan tu, penggunaan terus zat tu sangat-sangat cepat. Okay, so nanti Kak Wati terangkan apa lagi details mineral vitamin yang ada dalam aloe vera ya. Lepas tu dia ada enzim untuk bantu penghadaman. So maksudnya andai kata kalau kita ni seorang yang selalu jadi masalah angin, makan apa je angin kan.
Itu bermaksud badan kita sebenarnya kurang enzim penghadaman. Ya, enzim penghadaman ini dihasilkan oleh apa? Oleh bakteria baik sebenarnya dalam usus kita. Sebab itulah contohnya ada orang dia makan nangka, kan dia makan nangka okey je. Tapi ada orang dia makan nangka berangin. Kan? Perasan tak? Kita ada maklami macam tu. Kan? Ada orang dia makan kacang panjang, angin. Kubis angin sebagai contohnya kan. Tapi ada orang lain dia makan okey je. Kenapa? Memang setiap bahan-bahan itu memang dia ada sel tertentu, dia ada enzim tertentu untuk mencernakan dia. Ya, setiap makanan itu dia perlu ada enzim tertentu dalam usus kita untuk mencernakan dia. Tapi andai kata kalau kita menghadapi masalah usus, kita punya usus kita tak cukup enzim untuk mencernakan bahan makanan tersebut, membuatkan kita jadi angin. So sebab itulah aloe vera gel ini dia membantu membanyakkan lagi enzim supaya bila kita makan apa-apa tak akan jadi efek pula pada badan kita ya. So kita dah boleh makan apa jua makanan yang kita gemari, tak ada lagi macam pantang-pantang semua tu. Okey, so yang terakhir sekali dia ada monosakarida dan polisakarida. So monosakarida ini dia memberi energi, dia membentuk sel-sel imun. Ya, membentuk sel limfosit, sel darah putih supaya dia boleh ikutkan imuniti kita. Dan pada sama dia ada polisakarida, itu jenis fiber yang memudahkan buang air besar dan mengenyangkan. Maksudnya di sini bila kita buat Slim Fit Forever, kenapa kita boleh tahan alhamdulillah kita tak makan pada hari ini, tapi perut kita okey, maksudnya tidak begitu lapar sangat kan. Kita boleh tahanlah kekang nafsu kita itu, boleh tahan perut kita dengan makan sayur dan buah saja sebab dia ada fiber yang boleh membuatkan perut kita penuh, terisi. Terisi. So itu membuatkan kita jadi kenyang. Dan even lepas ni kita boleh makan pada hari ke-3 hingga hari ke-9 kita boleh makan. Tapi masa ini didapati kita makan portion sikit pun dah kenyang. Sebab apa? Sebab aloe vera itu dia bantu, dia ada fiber, dia boleh bantu untuk mengenyangkan juga. Okey. So inilah dia sebatian ada lebih kurang 200 sebatian dalam aloe vera ya. Yang mana ada 20 mineral, 20 asid amino, 12 anthraquinone, 12 vitamin, 8 enzim, saponin, sterol, lignin, monosakarida, polisakarida dan banyak lagi lah. Okey. So kalau anda kata vitamin tu dia ada vitamin A, B, C, D, E. Lepas tu dia ada mineral ada 10 mineral iaitu kalsium, kuprum, ferrum, magnesium, mangan, kalium, fosforus, natrium dan juga zinc. Dan dia juga ada asid amino yang aktif ya. Okey, so memang banyaklah khasiat aloe vera ni. Inilah produk yang paling unik, paling baguslah ya. Memang tidak ada pada company lain. Okey. So macam mana nak cara makan, cara consume aloe vera gel ni? Okey, ini yang seperti yang disarankan lah ya. Itu pertama kalau untuk first timer kan, kita makan pada hari pertama tu kita makan lebih kurang 60 ml. Pagi 60 ml, malam 60 ml sebelum breakfast. Kalau pagi sebelum breakfast, malam sebelum tidur. Ketika perut kosong lah ya. Lepas tu hari kedua hingga hari kelima kita kena up sikit. Lebih kurang 90 ml. 90 ml pagi sebelum breakfast dan 90 ml pada malam sebelum tidur. Dan hari seterusnya aloe vera kita upkan lagi jadi 120 ml ya. Sehinggalah kita dapat rasa asli dia. Sebenarnya rasa aloe vera ni pelbagai. Ada orang rasa pahit, ada orang rasa masam, masin dan payau. So tapi sebenarnya rasa asli adalah rasa tawar. So kalau dah rasa tawar tu bolehlah kita kembali kepada 60 ml. Okey. So tapi anda kata kalau kita nak makan banyak, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Ni macam ni. Ini adalah Aloe Aid ya, program Aloe Aid yang mana kita boleh makan ataupun konsum aloe vera ni satu hari satu botol. Tidak ada masalah. Boleh je kalau kita nak makan satu hari satu botol pun boleh. Tidak masalah tidaklah membuatkan badan kita kan jadi cerit-birit ke, kita akan masih membuang ke, tidak. Memang permulaan tu macam tu tapi lama-kelamaan badan kita akan jadi sihat ya bila kita dapat nutrisi yang banyak ya. Instead of kita ambil minuman bertenaga di luar, lebih baik kita minum aloe vera, dia juga memberi tenaga. So ataupun macam program kita sekarang
Slim Fit Forever kan, kita ambil set Q9 ini, kita amalkan aloe vera gel ini lebih kurang 120 ml 4 kali sehari. Okey, so sebenarnya terpulang pada kita, tengok pada penggunaan kita lah kan. Tidak masalah kalau kita nak makan banyak sekalipun, tapi janganlah kurang daripada 60 ml. Sebab kalau kurang pada 60, tak berkesan lah pula, sebabnya kita punya usus tadi berpanjang kan. Tadi macam Kak Wati tunjuk pada awal slide tadi, usus kita panjang. So kalau anda kita minum satu sudu saja kan, makanya lambatlah badan kita tu nak pulih, sebabnya minum sikit sangat. Okey. So akhir sekali, inilah akhir sekali, perut ataupun usus kita tu sebenarnya adalah rumah penyakit. Sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim ada cerita, ada bersabda, perut itu semacam telaga bagi badan, urat dan pembuluh darah. Apabila perut itu sakit, maka pembuluh darah itu akan membawa penyakit. So maksudnya kita kena jagalah ya usus dan juga perut kita ni. Ya. Sebabnya andai kata kalau dia sakit, dia akan membawa penyakit. Jadi itu saja sharing Kak Bati pada hari ini. Semoga kita sama-sama dapat manfaat ya daripada apa yang Kak Bati nak sampaikan tadi ya. Semoga kita dapat menjaga usus kita, sebabnya usus kita ni tak ada galang gantinya kan, tak ada dekat spare part dekat body shop, tak boleh nak beli. Dan jangan kita biarkan usus kita sewenang-wenangnya dipotong-potong kan. Macam setengah orang yang mengalami penyakit, contohnya kanser usus, terpaksa potong ususnya dan akan letaklah usus yang okey, yang baik, akan ditampar dengan stoma bag. Maksudnya dia akan membuang air besar melalui stoma, manakala usus yang kena kanser tu dia akan lakukan kemoterapi ke atasnya kan. So membuatkan lifestyle kita tu akan berubahlah kan. Kita jadi tak aktif, kita tak boleh nak menjadi normal seperti biasa kan. So jangan sampai kita jadi macam tu kan. So sementara masih sihat kan, tak sampai jadi macam tu, kita jaga usus betul-betul, amalkan aloe vera secara konsisten, dan juga amalkan gaya hidup yang sihat. Okey, so itu saja sharing Kak Baiti hari ini. Semoga kita bertemu lagi. Okey, yang baik itu datang pada Allah, yang buruk itu datang pada Kak Baiti sendiri. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.